Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad. Welcome back to my channel. Okey, Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada anda yang masih setia bersama dengan saya. InsyaAllah hari ini saya nak sambung kisah daripada buku Ustazah Basikal, buku yang mengisahkan tentang pengembaraan saya bersama dengan isteri mengembara ke 14 buah negara bermula daripada Malaysia, Thailand, Myanmar, India, Nepal, Pakistan, China, Kyrgyztan, Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, Iran, UAE dan Arab Saudi selama 15 bulan, dan kami hanya bermula dengan RM1,900 sahaja. Baik, siapa yang belum subscribe, please subscribe insyaAllah. Dan tanpa kita melengahkan masa lagi, jom kita sambung cerita. Sebelum ni kami tidur dekat satu hotel, nama dia Smile World Hotel dekat kawasan Kaukiri, dan kami merancang untuk sambung kayuhan kami ke arah Zartapin. So sebelum kami mulakan kayuhan, kami berdoa. Dan kami perbetulkan niat kami, apakah niat kami hari ini. Dan saya remind Adilah dan Adilah remind kepada saya lah apa niat kita hari ini. Yang pertama adalah selalunya apa yang kami niat adalah kami niat lillahi ta'ala. Dan yang kedua adalah silaturahim, niat kepada Allah, ya Allah jumpakanlah kami dengan orang-orang yang baik. Dan Masya Allah tabarakallah, di sepanjang perjalanan Alhamdulillah kami berjumpa dengan orang-orang yang baik, Masya Allah. Seterusnya kami sedekahkan Al-Fatihah kepada ibu bapa kami, dan kami pun teruskanlah kayuhan kami. Dekat Myanmar ni dia ada banyak keunikan yang kami tak nampak dekat Malaysia, tak nampak dekat Thailand. Contohnya, mereka ni kan suka pakai kain pelekat kan. So, mereka ni kalau menumpang motor kan, sebagai pembonceng motosikal, dia agak comel sikit lah kan. Bila ataupun perempuan, dia akan duduk mengiring. Dia tak duduk mengangkang macam kita yang pakai seluar kan. Dia orang pakai kain pelekat. So, dia orang duduk mengiring dekat atas motor. Tu benda agak unik lah kan dekat Myanmar ni. Apa lagi yang unik sepanjang kayuhan kami tu, apa yang saya nampak adalah perempuan dia, kepala dia memang hebat lah. Dengan leher dia tu memang power gila lah. Sebab dia orang ni letak barang atas kepala tanpa pegang tau. Dan saya tak pastilah kalau orang panggil dia, kepala dia tu pusing macam mana. Sebab ada barang kan atas kepala dia. Macam tu dia jalan, tangan dia tak pegang apa-apa, tapi ada barang dekat atas kepala dia. Memang dahsyat lah kan. Selalunya kita boleh nampak kat dalam TV, tapi kali ni memang real depan mata. Memang saya tak pasti sama ada kepala dia lepeh ataupun macam mana, tapi power lah. Dia boleh menstablekan barang dekat atas kepala dia. Masya Allah. Tu kami sambung kayuhan tu. Biasalah dekat sepanjang jalan ni memang ada banyak roadblock dekat Myanmar ni. Ditahan dalam satu roadblock. Polis tu dia minta pasport untuk dia tulis kat dalam dia punya logbook dia lah. Berikan kerjasama lah dengan polis tu untuk berikan pasport. Okey. Bagi tak apalah. Mesti dia minta itu je mungkin. Jom pergi sana. Dan pada waktu tu ada seorang polis bersembang dengan saya, dan dia tanya, dan masa tu saya macam bersangka buruk lah. Mak kelapa. Ha? Pasport. Pasport. Duriala. Juriala. Tak faham. We cannot speak Myanmar. Myanmar kena. Okay. Saya duk fikir dia ni mesti nak pau duit ni kan. Lepas tu saya buat-buat macam tak tahu apa tak tahu cakap Myanmar, tak tahu. Lepas tu saya pun belah lah macam tu kan. Polis tu dia tengah mendaftarkan, masa tu Adilah dia minta izin untuk nak duduk kat sebelah polis tu kan. Dan masa tu saya cakap dengan Adilah, ini pekerja baru ni kan. Masa tu saya tengok juga dekat jalan, okay, ada beberapa kenderaan yang lalu, ada yang menghulurkan duit, ada yang bayar dan ada yang tak bayar, ada yang ditahan tapi tak bayar, dan ada yang dilepaskan. Saya tak pasti macam mana cara yang mereka buat. Kenapa ada yang bayar, ada yang tak bayar. Kami harap kami tak perlu dibayar tu. Alhamdulillah, lepas dia dah tulis umat kami kat dalam logbook, dia lepaskan lah. Dan masa tu dia tanya, semalam kami tidur dekat mana? Cici tene. Kuah kerik. Smile Guest House. Kami cakap kami tidur dekat hotel lah semalam dekat Kaukari. Dia pun okey dan dia pun lepaskan kami. Waktu kami tengah kayu tu tiba-tiba
rantai Adilah pula terjatuh. Saya tak tahu macam mana jadi, tapi rantai dia terjatuh lah. So kami berhenti kat tepi jalan untuk nak betulkan dia punya rantai tu. Dan waktu kami betulkan rantai dekat tepi jalan tu, tiba-tiba ada seorang lelaki tempatan lah, dia cakap Myanmar, dia panggil kami daripada seberang jalan. Masa tu bila dah habis betulkan rantai tu, kami pun patah balik lah, pergilah kat seberang jalan tu. Kita nak tanya ada apa-apa masalah kan, ataupun apa yang diperlukan kan. Rupanya dia nak bagi kami sebiji mangga. Cici tanah. Cici tanah. Tu ada gula-gula. Malaysia. Malaysia. Ui doa mo. Lain. Myanmar cannot. Cici tanah. Okay. Thank you. Dan kami pun ucap terima kasih. Masa tu perspektif kami terus berubah. Apa yang kami rasa adalah orang Myanmar ni memang baik-baik. Kalau tak, dia tak bagilah mangga tu kan. Inilah hikmah yang rantai terjatuh tu, sebenarnya Allah nak bagi sebiji mangga kepada kami. Mungkin antara saya dengan Dilah ni ada mengidam. Sebab apa? Waktu tengah jalan tu, mangga memang bergayut-gayut kat tepi jalan tu. So mungkinlah ada niat kami nak mangga tu kan, yang menyebabkan Allah jadikan rantai tu terjatuh. Dan sebab rantai tu terjatuh, ada orang bagi mangga. Dan masa tu ada 2-3 orang budak-budak dekat situ lah. Dan saya cakap, Adilah ada tak gula-gula untuk nak bagi kepada budak-budak ni? Masa tu Adilah pun bagilah gula-gula seorang dua kepada budak-budak ni. Sangat happy diorang ni. Lagi? Kasih kawan. Ni. Okay. Dan pada waktu tu datang lagi seorang lelaki bawa lagi 4 biji mangga. Masya Allah, bagi gula-gula dapat 4 biji mangga. Kami memang happy gila kot dapat mangga kan. Bagi percuma pula. So inilah waktunya untuk kita rasa macam mana mangga Myanmar ni rasa dia kan. Bila dah dapat tu, kami ucapkan terima kasih kepada pakcik tu. Ucapkan cezetene. Dan kami pun teruskanlah kayuhan kami. Dan waktu tu saya cadangkan dengan Adilah, jom kita makan mangga ni. Kita cari satu pot. Takkan kita nak potong depan pakcik tu kan. Untuk kita potong mangga dan makan mangga tu sebelum kita sambung kayuhan lah. Sebab susah nak kayuh sambil potong mangga. Kita berhentilah kat tepi jalan. Masa tu ada satu bangunan untuk nunggu bas kot, tak silap saya. Dan masa tu kami berhenti dekat situ untuk potong mangga tu lah, untuk nak makan mangga tu. Dan waktu tengah potong tu, ada pula anjing datang menyalak tak henti-henti kan. Masa tu kami cubalah halau kan, nak bawa baling batu semua. Dia pun lari. Dia lari tu pun okey lah. Kami pun sambung lah potong mangga semua. Dan waktu tengah makan mangga tu, masa tengah kupas mangga, datang seorang lelaki dengan anjing tadi. Saya kata dengan Adilah, ini anjing ni dia pergi mengadu dengan tuan dia ke apa tak? Dia bawa lelaki ni, ada anjing ni datang lagi pada kami. Dan masa tu lelaki ni dia boleh cakap bahasa Inggeris lah. Dan dia ajak pergi ke restoran dia. Kawasan luar sikit daripada jalan tu ada restoran. Okay, yang kami ni tak perasan pun ada restoran dekat situ. Dan dia kata better makan dekat tempat dia lah. Kalau nak rehat ke, kalau nak makan dekat dia punya restoran lah, lebih proper kalau nak dibandingkan dengan kat tepi jalan ni. Dan kami pun okey lah, kami pun pergilah ikut dia dekat restoran dia. Bila sampai kat restoran dia bagi kami pisau, bagi kami pinggan untuk kami nak potong. Dia offer air. Dan masa tu saya tak order air sebab kita ada air kita sendirilah. Waktu tu kami sambung kupas dan kami pun bersembang dengan Min. Belum sembang tu, dia pergi ambil sebiji durian. He's from the farm. Yeah. Kali ni dapat durian. Dia belanja kami durian. Masa tu kami offer lah pisau yang dia bagi pada kami tu untuk buka durian. Dia kata tak payah, pakai tangan dia buka. Memang dahsyat gila lah orang Myanmar ni kan. Dia buka pakai tangan pergi je untuk dijolok, lepas tu dia buka macam tu. Waktu tu kami bersembang lah dengan lelaki ni, nama dia Min. Dia orang Myanmar lah, nak kerja. Dan dia pernah dekat Kanada selama 10 tahun dekat minyak dekat sana. Dan dia kata dengan duit yang dia kerja dekat Kanada tu, dia balik dia buat restoran ni. Dia kata bila dah siap restoran ni, duit dia dah habis. Dia ada cerita lah. Masa tu kami sembang lah berkenaan dengan ekonomi Myanmar macam mana semua. Dia kata okey lah kat Myanmar ni hard to live here lah, dia kata macam tu kan. Saya tanya lah, adakah disebabkan junta ataupun demokrasi yang memerintah? Dia kata ada beza lah. Dia kata kalau demokrasi ni mudah sikit lah nak berniaga berbanding kalau junta yang memerintah, sebab dia perlu dapatkan permit daripada big guy. Saya tak pasti apa big guy yang dia masukkan tu. Okay, tapi kalau demokrasi, siapa yang ada duit boleh je terus buka business lah tanpa perlu melalui big guy untuk dapatkan permit. Banyak lagi lah benda kami sembangkan dengan Min ni, sebab ada banyak juga perkara yang saya tertanya-tanya berkenaan dengan Myanmar. Dan masa tu dia pun dia kata okey lah, hidup kat Myanmar ni better lah, kurang perbezaan di antara orang kaya dengan orang miskin dekat Myanmar ni. You not listen to anyone. You do what you want and Yes. you know what I mean. Yes.
The rich become richer. Yeah. You have more money. The poor become poorer. Lebih baik lah kalau dibandingkan dengan Vietnam lah. Dia kata jurang dia terlalu tinggi. Yang kaya memang kaya gila, yang miskin adalah miskin gila. Tapi kat Myanmar ni jurang dia tak berapa nak banyak lah. Walaupun orang kaya tapi tak kaya gila lah. Orang miskin masih boleh survive lagi. So dia punya jurang tu tak banyak sangat dekat Myanmar. Dan selepas kami habis bersembang, bila dah habis makan, kami tak beranilah order makanan dekat situ kan, sebab kita tak pasti dia tu Muslim ataupun tak, adakah makanan dia halal ataupun tak. So kami tak order makanan lah. So selepas makan tu kami bergambar dengan min tu, dan selepas tu kami nak mencari masjid lah. Sebab dah masuk waktu Zuhur, kami nak cari masjid untuk nak solat Zuhur dan Asar. Kami pun singgah lah dekat satu masjid yang berdekatan, dan saya minta izin dengan jemaah, boleh tak kalau kami nak solat dekat sini. Dan dia kata boleh, tak ada masalah. Dan bila saya tanya my wife nak solat dekat mana, dan dia orang dah pening kepala, sebab kat Myanmar ni masjid dia tak ada ruang untuk wanita lah. Dan dia tunjuk boleh solat dekat belakang, ada kelas lah dekat situ. So masa tu Adilah pun dia pergi solat kat belakang, saya solat dekat tempat lelaki. Dan waktu tu agak janggal sebab ramai orang yang lepak kat situ, especially lelaki yang lepak kat masjid ni, daripada orang tua sampai orang muda, semua tengok pandang kami atas ke bawah. So menyebabkan saya agak rimas dah pada waktu tu kan. So bila dah solat, dan bila parking tu, memang kita parking dan tutup lah basikal kami kan. Bila orang dah pandang-pandang macam tu, rasa macam insecure. Dan bila dah habis solat tu, saya cepat-cepat pergi ke kawasan tempat Adilah solat tu. Dan bila Adilah dah habis solat, saya ajak Adilah untuk keluar cepat-cepat daripada masjid ni kan. Tapi waktu tu Adilah dia sibuk dengan handphone dia kan, cepat-cepat keluar. Ramai sangat orang yang tengok ni kan. Kalau seorang dua saya boleh handle lagi, tapi kalau ramai-ramai tengok berjemaah, saya agak rimas sikit lah kan. Dan masa tu saya ajak Ustazah keluar. Kami dah keluar tu, masa tu saya ajak Adilah untuk beli baju hujan lah, sebab dah kerap hujan pula kali ni. Sebab masa dekat Thailand cuaca panas, masuk ke Myanmar ni dia dah mula musim hujan lah, masih lagi panas lagi lah. Cuma kami nak readykan baju hujan, sebab selepas ni boleh kayuh kat dalam hujan lah, tanpa air hujan yang banyak. Dan selepas tu barulah terasa perut ni lapar, tak makan lunch lagi. Agak susah waktu sepanjang kayuhan dekat jalan ni, dia kali ni susah nak jumpa penempatan lah, dan tak banyak pokok yang redup dan menyebabkan kami masuk ke dalam kebun orang untuk nak berhenti makan jap. Dan tak ada bumbung, masa tu panas terik. Apa yang kami buat adalah baju poncho, baju hujan yang kami beli tu kami jadikan sebagai bumbung untuk tempat kami berteduh, untuk kami makan lah. Masa tu Ustazah keluarkan capati biskut dia. Kali ni lembut sikit lah berbanding yang sebelum ni, jadi biskut sangat lah. Dia jadi separa capati, kami makan dengan kentang dengan telur, masa tu dengan sos. Boleh lah untuk nak alas perut. Tapi kenyang alhamdulillah, kenyang tak ada masalah. Sedap nombor 2, yang penting kenyang. Masa tu bila dah habis makan, kami pun sambunglah kayuhan. Sampailah waktu senja. Tentu kami nak cari tempat tidur. Hari yang ketiga kami dekat Myanmar, saya tak nak lagi tidur dekat hotel. Masa tu otak saya ligat lah fikir mana nak cari tempat tidur, dan tiba-tiba ting, dapat idea untuk tidur dekat camping lah. Cari je mana-mana kat kawasan kebun ke ataupun kawasan semak ke, kami akan masuk dan kami camping kat dalam. Disebabkan sebelum ni saya teringat ada sahabat saya cakap boleh je kalau nak camping, tapi kena masuk ke dalam hutan yang tempat yang orang tak lalu. Hari yang ketiga pondok, ini idea saya untuk nak camping lah. So pada waktu tu saya tengah kayuh basikal tu, saya nampak ada satu pondok kecil kat dalam kebun orang, dan saya decide untuk terus masuk. Tu saya tak cakap pun dengan Adilah tidur dekat mana, dan saya terus je masuk kat dalam kebun. Saya terus pergi ke pondok tu. Saya nampak okey lah, ni mungkin tempat yang sesuai kot untuk nak tidur malam ni. Dan saya tengok belakang, masa tu Adilah tak ada kat belakang. Saya tunggulah kat pondok tu kan, mungkin dia boleh nampak, sebab dia tak adalah jauh sangat tadi dekat jalan kan. Dia tak masuk-masuk tempat yang saya masuk tu kan. Sebab saya terus masuk masa tu tak ada orang. Saya tunggulah agak 5 minit jugalah, sebab selalunya kalau Ustazah belakang dia tak jauh lah sampai 5 minit kan. Paling jauh minit 2 minit je, tapi 5 minit juga tunggu, yang menyebabkan saya risau lah. Dan masa tu saya parking basikal dekat pondok tu, saya terus keluar mencari kat mana Adilah ni. Waktu saya jumpa tu muka Adilah dia pucat, saya tak pasti kenapa. Masa tu saya terus ajak dia ke pondok. InsyaAllah saya akan sambung kita ni pada episod yang akan datang. Siapa yang belum subscribe, please subscribe. InsyaAllah kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Saya Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.